saya Muhammad Sufian lah. Asal daripada Perlis. Okey. Boleh. COVID tak banyak lah. Okey, lepas tu saya join Air Force tahun 1993, intake 18. Saya daripada dapat keturunan Air Traffic Control Assistant, ATCA, ataupun dalam bahasa Melayunya PKTU lah, Pembantu Kawalan Trafik Udara. Saya berkhidmat sehingga 25 tahun lah. So, saya buat lompat dan ada tambahan sikit jadi 25 tahun. Pension pada Februari 2018. Fungsi tugas dia kalau kita rujuk kepada trafik udara, bidang kontroleran sama saja. Sebab civil punya controller pun control aircraft military, dan military punya controller pun control aircraft civil. Jadi buat kerja yang sama lah. Itu tak ada perbezaan daripada segi bidang tugas, cuma berbeza daripada segi perkhidmatan lah, tentera ataupun under jabatan Dermagan Awam. Daripada segi pembantu pula. Pembantu kawalan trafik udara. Dari segi pembantu, saya dimaklumkan kalau kata dalam DCA lah, DCA dia ada pegawai kawalan trafik udara, dia ada penolong pegawai kawalan trafik udara, dan dia ada pembantu kawalan trafik udara. Tapi dalam TDM kita ada pegawai kawalan trafik udara dan kita ada pembantu kawalan trafik udara. Penolong pegawai tak ada lagi. Itu bidang tugas kita, walaupun pembantu dia akan bercampur sikit lah dengan penolong pegawai campur, tapi itulah sama ya secara umumnya kerja trafik sama lah dengan awam, sebab benda yang sama. DCA dengan TDM sama. Okey, kalau boleh kita share sikit lah yang mana yang boleh share dengan umum, tugas asas. Tugas asas PKTU. Tugas asas PKTU, kalau kita tengok Pembantu Kawalan Trafik Udara dalam TDM, dia lebih kepada monitoring pesawat militeri lah kan, dan juga coordination antara keperluan pesawat sebelum dia nak terbang, masa dia terbang dengan selepas dia mendarat lah, keperluan apa dia nak, contoh macam minyak apa semua. Itulah kalau kita tengok dalam bidang ni, sebenarnya bidang ni kalau kata di luar pun ada, di luar pada militeri pun ada. Kalau kita contoh, saya ambil apa, dia panggil flight dispatcher. Itulah bidang dia. Ramai juga kawan-kawan saya yang bersara, ada yang berhenti awal, pindah ke syarikat-syarikat swasta lah dalam Malaysia ni. Jadi untuk membuat tugas yang sama, lebih kurang sama lah. Jadi kerja ni ada, maksudnya dekat kami dekat Air Force, kalau berhenti ada peluang lagi dekat di luar lah. Tapi tak banyak sangat lah, sebab aviation ni tak berapa meluas. Lagi satu, kita dalam air traffic ni, kita menyediakan maklumat-maklumat penerbangan lah untuk membantu pilot. Macam kita keluarkan NOTAM. NOTAM tu tingkatan kepada Notice to Airman lah. Jadi benda ni umum. Satu dunia pun akan tengok NOTAM yang akan dikeluarkan oleh militeri. Dan militeri pun akan tengok daripada negara-negara lain punya NOTAM lah. Tak ada rahsia apa. Ya, aktiviti bukan saja penerbangan, tapi aktiviti apa saja aktiviti yang melibatkan ruang angkasa. Bila kita ada notis tu, maksudnya bila aircraft nak fly, satu kawasan dia akan tengok ada tak notis tu MN ni kan, NOTAM ni. Jadi contoh ada para jam ke, ada orang buat mortar firing ke apa, so jadi akan elak kawasan tu lah, dan controller akan bagi tahu dah, akan bagi advice tak boleh lalu kawasan tu. Itu cara lah. Secara keseluruhan mana-mana base pun sama juga dia punya tugas kan. Ya, sama. Ada juga macam di Kolej Tentera Udara Lufthansa, kita dekat situ ada special skill lah, kita ada tower assistant. Maksudnya PKTU akan bekerja di tower dengan dia akan bekerja dengan DCA dekat situ. Jadi dia akan assist DCA dalam kawalan terbang lah. Dulu ATCA memang ada dekat tower. Zaman-zaman saya mula-mula masuk rekrut di ATCA, Air Force memang ada di tower. Kemudian dah diturunkan untuk buat kerja-kerja yang lain lah. Approach pun ada dulu. Awal lagi sebelum saya ada asisten juga. Bilik visual lah, bilik radar. Cuma
pengalaman lah. Ni special sikit air defense dengan air traffic ni. Sebab satu masa dulu kita pernah combine kan. Kita combine, kita pernah khusus sekali. Kita grup yang special dalam dia panggil JPU lah. Kan? JPU dia panggil. JPR. Dia kita JPR. ambil khusus JPR. Khusus sebelum ni kami akan hadir khusus asas kawalan trafik udara dan khusus lanjutan. Kemudian sebab ada special digabungkan khusus JPR, Teknik Pertahanan Ruang Angkasa. Tak silap saya. Budak-budak trafik akan pergi buat khusus air defense. Trafik masuk juga sikit dan batu buat air defense. Budak air defense akan buat khusus trafik. Jadi kami ni ada dua keturunan. Jadi kita tahu dua benda lah, air trafik serba sikit lah. Air defense pun serba sikit. Jadi Alhamdulillah. Dia dipanggil tu Pian, lanjutan khas JPR. Khusus lanjutan khas JPR masa tu. Kita rasa dalam masa 3 bulan tu, kita pulun daripada basic. Kita orang kena basic pembantu kawalan trafik udara dan lanjutan kawalan trafik udara sekali kan. Okey, tapi satu yang paling aku menarik khusus air defense ni sebab pertama satu-satunya khusus yang aku pergi yang ada shift. Khusus yang ada shift. Masuk pagi, masuk tengah hari, masuk malam. Jadi masa kita berehat tu kat bilik panjang. Jadi seronok kat situ. Khusus lain tak ada. Tak ada shift. Air defense saja yang ada shift. Shift tu bukan nak pakai Oslo, nak pakai kabin kan? Ya betul. Bila dah masuk fasa kabin, jadi kita akan guna kabin tu terhad. Nak masuk ramai tak boleh. Kan? Dalam satu shift pun kita akan masuk secara bergilir-gilir, tak masuk semua sekali. Jadi itulah sebabnya. Dia macam ikut lanjutan, sebenarnya ikut sistem. Masa dulu, masa dekat set tahun, siapa buat lanjutan kat set tahun, dia panggil AST lah, Air Surveillance Technician. Dia pakai sistem lain lah. Masa tu PIKK kita pakai sistem yang dekat 320 lah masa tu. Itu kelebihan kita lah. So kita boleh buat kerja air traffic, macam kami boleh buat kerja air traffic, macam hampa boleh buat tugas air defense lah. Dan masa tu juga aku ingat ada batch, saya tak silap, Zaidi dengan Rosli. Ya. Yang PLTS dengan betul. Ya, masa tu memang ada budak air defense yang attach Zaidi, aku panggil Zaidi Leman. Kita berapa tak tahu, lupa dah. Itu dia pemain muzik tu. Kemudian Rosli kecil tu. Dia ada defense, dia orang duduk dekat air traffic lah. Dan tempat dia defense pun ada memang satu air traffic dekat situ. Ada flight sergeant tak saya. Cuma yang daripada air traffic attach kat tempat kami, masa tu Corporal Hussein. Hussein kecil. Dengan Corporal Muhammad Nur Ahadi. Muhammad Nur Ahadi dia pergi SD, dia pergi SD lah sekarang ni. Ya, dia pegawai. Tak tahu lah, pension kat dah. Last kali aku jumpa dia meja dah. Time tu dia duduk kat area KL base tu. KL daripada besok. Okey, aku ceritalah aku punya experience aku sepanjang 25 tahun ni. Bermula daripada lepas basic, aku pernah masuk Batu, base pertama lah. Kita kata base pertama ni banyak kenangan lah, walaupun base lain lagi lama dia duduk kan. Tapi kemudian aku habis Evan, aku pergi Mindef. Lepas Mindef aku pergi ke Alostar. Lepas Alostar aku ke PIKK semula di Sekolah Kawalan Trafik Udara, jadi instructor situ selama 7 tahun. Ya. Oh lama. Lepas instructor balik ke base untuk pakai pegawai 2 KL base, kemudian patah balik kampung Alostar lagi sekali dan last macam ni gitulah. Sepanjang 21 tahun servis lah, hang lama kan, 25 tahun servis lah. Ya. Masa tempat yang paling menarik dan tempat yang paling menarik lah. Hang pernah Kuantan lah. Ya. Sebab apa? Pasal aku first kalau kita nak kira ni tempat yang paling shock is first base lah, Batu kan. First base ni kata cinta pertama kita lah kan. Kita duduk sana. Jadi last sebelum aku pensiun pun aku pergi buat tugas tak betul nak menghilangkan rindu. Pertama sebab banyak kenangan di situ. Kemudian di Kuantan tu yang kita menariknya pasal apa? Sebab
Aku daripada seorang air trafik, duk kerja dalam OPSOM, operasional, kemudian masuk pada bidang training, pendidikan. Jadi seorang instructor lah, jadi guru-guru, mengajak anggota-anggota baru yang baru lepas prajurit muda untuk menjadi seorang ATCA lah. Dan ada kursus Airman, ada kursus OPSO. Itulah yang kursus yang kami dikondakkan di sana tu. Itu pengalaman tu banyak benda baru lah daripada dulu bidang trafik kepada bidang mengajar. Jadi banyak benda-benda baru daripada aku masuk situ. Daripada mula aku jadi masuk-masuk jadi doktor, kemudian dia bagi tugas untuk develop curriculum. Develop curriculum, pergi jadi examiner lah pula, lalas baru keluar dari situ. So ada jadi penyelia kursus lah. Itulah. Jadi tak boring kalau kita kata duduk kerja dalam banyak space, duduk dalam operasional, jadi jemu. Bila bertukar-tukar tu adalah knowledge kita bertambah sikit. Tapi tak semua orang yang berani nak pergi post tu. Betul tak? Ya. Tak semua orang sanggup. Orang kalau kata dalam tentera lah, parti, orang tak berapa nak minat jadi satu ni sebab satu dia kena perah otak lah satu. Tapi daripada segi bidang dia, aku menarik lah. Aku ada jiwa aku perlukan sikit cabaran. Aku perlu ada sikit cabaran baru syok hidup. Kalau kata hidup senang tak best. Tak best. Memang tak best. Lagi satu, walaupun proses nak mendidik, nak melatih, tapi daripada segi kita tak nampak yang belakang tu. Kita kena buat paperwork, laporan ni, lepas tu prepare to exam. Yang itu yang ramai yang tak sanggup tu kan. Ya, maksudnya kita belakang tu banyak itu orang tak sanggup, tapi benarnya kalau kita tahu cara mudah saja. Betul. Itu atas kita benda tu atas kita aja. Kita kata payah, dia payah. Tapi banyak orang tak nak. Aku orang awal-awal sebelum aku posting ke sebagai instructor, orang BSM dah warning aku, pian get ready posting. Dan aku tahu dah nak posting ke mana sebab sebelum aku posting jadi instructor, dia pun dah hantar aku pergi kursus kaedah ITC. ATC, kursus kaedah mengajar lah. Jadi kita tahu dah. Jadi banyak ilmu baru lah. Macam mana yang aku paling menarik, aku tak boleh ingat di situ, aku develop first curriculum yang menggunakan sistem CBTA lah yang kita buat, yang terlater sekali. Orang yang pertama lah beberapa orang. Jadi itu kenangan tu sampai tak tidur malam 2-3 pagi. Aku sebenarnya sebelum aku nak cerita lah macam mana aku pilih jadi tentera. Sebenarnya bila lepas dah SPM, aku sambung ke STPM. Ambil tingkatan 6. Jadi bila dah habis tu, aku dalam kepala aku tak nak jadi tentera lah kan. Masa tingkatan 6 tu, tingkatan 6 atas, kawan aku ajak, Pian, jom kita pergi buat temuduga Navy. Dia kata, aku tak minat askar. Tetapi selepas tu, aku terima satu surat duduk dalam kelas kita atas. Tiba-tiba ada satu surat, Mai. Surat tu, sampul Air Force. Jadi cikgu bawa Mai daripada bilik guru. Dia sampai kat pintu, dia bagi Pian ni ada surat. Semua tengok, lama Air Force. Semua pakai terkejut. Dia orang kata aku minta Air Force. Aku sendiri tercengang-cengang. Banyak. Jadi aku ambil lah surat tu, aku buka-buka. Aku baca, dalam tu pun kertas tulis surat tu pun ada logo Air Force. Daripada seorang sahabat aku lah, masa tingkatan 5 tu, 4-5 kami satu kelas. Dia masuk Air Force intake 16. Jadi kat situ tak membuka hati aku lagi untuk join Air Force. Join askar. Jadi bila dah habis tingkatan 6, aku pergi lah kerja rata. Pergi Langkawi, kerja tempat aku, kerja kilang gula lah apa semua. Bila aku tengok, macam mana aku nak bela anak bini aku dengan pendapatan macam ni, aku kata kan. Pendapatan sikit. Jadi satu hari tu aku terbaca surat ada temuduga Air Force. Aku kata sebab aku dalam hati aku askar ni adalah last choice. Jadi bila aku pergi temuduga, alhamdulillah dipanggil untuk pemilihan akhir dan seterusnya terpilih sebagai anggota. Jadi last unit, last base KTU lah. Ya, last base KTU Alostak. Alostak mungkin sibuk tak sibuk banding macam Batu ke ataupun Kuantan, sebab Alostak ni lebih kepada pusat latihan untuk pegawai pilot kan. Sibuk.
bagi orang yang kerja dalam kami lah, kami trafik, kami sibuk lah sebab banyak sorti. Banyak sorti Dia naik turun, compare dengan operational. Dia sibuk cara operational, tapi kalau daripada ni, sibuk lah. Aku bagikan kepada sibuk. Cuma sekarang ni boleh tak cerita sikit selepas bersara ni, hang buat apa sekarang? Kejayaan hang sekarang. Okey. Okey, sebelum aku cerita sebelum aku bersara lah kan. Macam mana aku cebur bidang lah ni. Okey. Kan? Okey. Bila aku pergi palihan pada 2016, 2017 tu, dekat habis palihan tu, aku buat dekat college community lah. Bila buat dekat college community, bila sampai fasa latihan amali, praktikal lah. Ambil apa? Jadi, college community palihan ambil kawalan mutu makanan. Okey. Jadi kita bila dah sampai fasa last tu, jadi bila dah praktikal tu bukannya aku ambil tempat yang kecil ya kan, aku ambil motel kawan aku punya, classmate aku punya, aku bekerja dekat dia waktu praktikal, jadi yang tahu kadang-kadang pi pun tak lekat kan. Macam tu. Jadi dekat situ aku mula berasa dalam praktikal lebih kurang 3 bulan lebih 4 bulan lebih kurang macam tu. Aku rasa satu kekurangan ada satu dalam diri aku rasa boring sangat. Sebab apa? Masa dalam servis dulu kita ada setiasa ada benda yang perlu kita selesaikan. Benda-benda yang kita perlu clearkan. Bila kita dalam keadaan praktikal tu, satu benda yang aku boring bila tak ada satu benda yang aku perlu selesaikan yang bukan biasa. Kalau kata biasa, kalau aku duduk time tu, pagi-pagi hantar anak pergi sekolah, hantar bini pergi kerja, ambil anak, ambil bini. Jadi, benda tu tak mencabar. Jadi, aku rasa satu yang kehilangan benda tu. Bila aku hilang benda tu, kawan aku, skot aku yang hantar surat tadi waktu kita 6 tu, mai jumpa aku. Dia kata, Pian, malam ni jumpa aku. Jadi, aku pergi kat situ. Dan daripada situ, aku join Kowe lah. Aku bukan jadi ejen. Sekarang aku ada seorang manager Kowe lah. Dia panggil house manager. Alhamdulillah. Sebab bila aku masuk ni, Kowe ni, aku nampak satu memang peluang cukup besar. Jadi aku tahu, kok mana apa aku masuk, aku nak ligan jadi manager. Alhamdulillah, aku capai dalam masa tempoh yang tak lama. Alhamdulillah, rezeki pun orang kata bolehlah kan. Lebih daripada dulu lah. Bukan apa. Kalau kita duduk saja, bagi aku lah nasihat aku pada kawan-kawan yang dah bersara. Kita jangan, kalau kata kita pencen, jangan kita duduk saja. Buat sesuatu yang untuk gerakkan minda kita untuk selesai masalah. Kalau kita duduk saja ni, tak pergi mula penyakit mai. Penyakit ni penyakit mai dengan umur kita, jadi tak pergi cepat jalan lah. Okey, kepada yang nak mencabar diri atau menambah pendapatan, bolehlah kontak Encik Spian kita. Link bawah ni ke apa kan? Nanti link Facebook ke apa kan? Aku akan post kat YouTube. Nanti aku tulislah hang punya ni apa semua detail hang. Okey, siapa yang nak join sebagai ejen kepada Kowe, boleh kontak lah Encik Pian kita ni. Okey. Dan satu lagi lah, apa dorongan ataupun nasihat pada anak-anak muda yang nak join QDM lah? Okey. Bila kita sebagai seorang anggota tentera, pertama disiplin. Dalam tentera, disiplin mesti kena bagus. Kalau kita tak bagus, kita bermasalah. Dalam perkhidmatan, kita akan bermasalah jika kita tak disiplin. Okey, dalam bila kita bekerja, sebab saya dah pension, saya syorkan bina, ambillah apa saja benda-benda yang baik dalam servis tu, sebab kita akan bawa benda tu pergi keluar. Pasal apa saya kata macam tu? Kita servis dalam tentera bukan panjang. Untuk ALP dah, untuk pegawai, dia boleh pergi sampai umur 60 kan. Kata ALP dia dalam 40 lebih dah pension. Jadi gunakan peluang dalam kita dalam servis tu, kita ambil disiplin tu, kita bawa kat luar, apa lagi semangat kerjasama, semangat setia kawan, apa semua bawa. Bila kita pension ni, guna yang tu sebaik-baiknya. Jangan kita jadi orang yang bila kita dah boleh pakat pegawai harian ke apa,
sembang gunung pun runtuh. Yang tu bila kita, orang dah cop kita, sembang pun gunung pun runtuh, kita keluar nanti, apa pun tak pandang.